Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qada wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan pemurah Allah, dengan kasih sayang Allah, penyayang Allah, Maha Penyayang. Maka bertemu kembali kita pada Bengkel Al-Mulk, muka surat yang ke-562, episod yang ketiga. Episod yang ketiga, tuan-tuan. Episod yang ketiga dah. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa, pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kerana dengan izin Allah kita masih bersama-sama dalam kelas Al-Quran ini untuk sama-sama kita betulkan bacaan Al-Mulk kita, tuan-tuan. Macam biasa, surah Al-Mulk ini merupakan surah menjadi amalan kita. Kadang-kadang kalau kita tidak baca pun kita dengar dia, tuan-tuan. Sebelum tidur kadang-kadang kita dengar ada TV mainkan, ada radio mainkan, ada Facebook yang mainkan sebelum tidur. Supaya apa? Supaya menjadi amalan. Nampak tak? Kalau kita tak mampu nak baca dia, kita dengar cukup dah. Cuma dengar-dengar, kita ikut-ikutlah sikit-sikit macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau nak ikut pun kita kena tahulah sebutan-sebutan mana tu. Takut sebutan yang kita baca tu sebutan-sebutan yang salah. Nampak Jadi jangan kita tergolong dalam golongan yang membuat kesalahan, lagi-lagi kesalahan yang besar, tuan-tuan. Macam saya sebut sebelum ini, kelas saya lebih mementingkan dan saya lebih menjerumus ke arah kesalahan-kesalahan besar. Bila mana sebut kesalahan besar ni, macam biasa saya sebut adalah kesalahan-kesalahan yang mengubah makna ayat. Kesalahan-kesalahan mengubah makna ayat. Mana kesalahan-kesalahan itu yang saya lebih nak tunjuk-tunjuk, tuan-tuan. Sebab kalau kita nak tunjuk secara detail kesalahan besar dan kesalahan kecil, maka ada banyak sangat, tuan-tuan, banyak sangat. Cuma apa yang lebih penting untuk kita ni, kita nak upgrade sedikit demi sedikit. Yang pertama, kita nak zerokan kesalahan-kesalahan besar. Zerokan dulu. Lepas zero baru kita upgrade sedikit demi sedikit, insya-Allah. Tapi pada masa sama pun kita ada juga tengok kesalahan-kesalahan kecil. Ada kan, saya ada tunjuk. Contohnya cakap sini Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah, berapa panjang dia, 4 atau 5 harakat. Kat situ kita ada tengok juga mana yang di sudut panjang pendek, mana tepat dengung. Maka kita akan nilaikan juga, tuan-tuan, insya-Allah. Muhammad Tadbijul Rahman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imah Yahya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, teruskan pengembaraan kita pagi ini dengan bacaan surah Al-Mulk. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Aziz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tuan-tuan, kita teruskan menjadi ahli Al-Quran. Sama-sama kita belajar Al-Quran, sama-sama kita baca Al-Quran. Yang pertama, kita kena kembangkan dulu, tuan-tuan. Kita bukan sahaja nak diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kita bukan nak sahaja diri kita baca Al-Quran dengan bacaan yang baik, tapi kita nak sekeliling kita, sekeliling yang mengamalkan bacaan yang baik, tuan-tuan. Maka macam mana kita nak bawa sekeliling kita itu kepada sekeliling yang mengamalkan bacaan yang baik, bacaan Al-Quran yang baik? Cara senang sahaja, tuan-tuan. Kita mengajak sekeliling kita itu untuk sama-sama belajar Al-Quran. Tak payah pun, tuan-tuan. Tak payah pun. Tuan-tuan copy link live ini ataupun copy link Facebook Terengganu Mengaji ini, letak dalam grup WhatsApp, tuan-tuan. Jom caption, jom sama-sama kita belajar. Tu je. Dia nak ke tak nak, terserah pada dia. Tapi kita sebagai orang Islam, untuk kita sebagai seorang Islam, sebagai saudara Islam, kita telah menjalankan tanggungjawab kita, mengajak ke arah kebaikan. Itu tanggungjawab kita. Ajak je, tuan-tuan. Ajak. Dia nak ke tak nak, tak apa. Kita ajak je, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita dah usaha untuk membudayakan Al-Quran di sekeliling kita. Kalaulah, tuan-tuan, kita berada dalam satu kumpulan, kita seorang je. Dalam sekumpulan tu, contoh saya ambil 20 orang. Tapi kita seorang je yang positif kat situ, yang lain semua negatif. Kita risau, tuan-tuan. Kita risau, kita ni orang awam.
Iman kita kadang naik, kadang turun. Kita takut lama-lama kita terpengaruh dengan dia orang. Maka sebelum kita terpengaruh dengan dia orang tu, maka tuan-tuan, kita wujudkan kita yang mewujudkan aura positif tu. Kita yang berbagi aura positif, kita yang cuba mengubah kumpulan itu dengan macam mana kita mengamalkan benda yang baik dan kita mengajak dia ke arah kebaikan. Lama-lama kumpulan itu menjadi kumpulan yang positif. InsyaAllah kumpulan itu akan menjadi kumpulan yang memudayakan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak capai benda tu? Sharekan dulu supaya ramai-ramai boleh dapat manfaat, insyaAllah. Pada sebelah kiri ada butang share. Cuba tekan, klik ting. Kan ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tekan, saya tunggu ni ting, share. Lepas tu dia ada keluar senarai grup kan tuan-tuan. Tekan senarai grup tu, sharekan kepada banyak-banyak grup tuan-tuan. InsyaAllah dengan cara itu kita menambah saham pahala kita, investment akhirat kita, insyaAllah. Lina, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz dan sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Oil Terengganu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dora Makzin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Su Abdullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zawawi, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Rahmi mengajak ke arah kebaikan. Jom baca dan belajar Al-Quran. Semoga ilmu tu kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kalau kita nak mengamalkan Al-Quran, kita ajak sekeliling kita juga mengamalkan Al-Quran. Sharekan live kita ni kepada banyak-banyak grup. Masyarakat kan tuan-tuan, banyak grup bisnes ada, grup Shopee ada, grup barang-barang dapur ada, grup kereta ada, grup Terengganu ada. Lepas tu grup daerah ada, macam-macam tuan-tuan. Grup kerja, runian sekolah rendah, runian sekolah menengah. Sharekan semua tu tuan-tuan. Moga dengan cara tu kita sebarkan manfaat kepada ramai orang. Nampak kecil tapi sebenarnya besar tuan-tuan, insyaAllah. InsyaAllah kita nak sambung pada surah Al-Mulk. Maka tuan-tuan, kita sudah berada pada surah Al-Mulk, episod yang ketiga, iaitu ayat 7 sampai ayat 9. Episod pertama kita dah sampai ayat 1 hingga 3. Episod yang kedua ayat 4 sampai ke ayat 6, 4, 5, 6. Episod yang ketiga 7, 8, 9. 7, 8, 9. Maka saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen surah Al-Mulk ayat 7 hingga 9. Tulis di ruangan komen surah Al-Mulk ayat 7 hingga 9. Kak Rahani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tulis dalam komen surah Al-Mulk ayat 7 hingga 9. Boleh? Jadi sebelum tu tuan-tuan, jom sama-sama Trader FX full time. Saya dah share ke semua grup yang saya ada, Ustaz, 30 grup. Alhamdulillah. Moga dengan cara kita sebarkan ilmu ni tuan-tuan, Allah makin murahkan rezeki kita, Allah makin permudahkan kita. Keberkatan ilmu tu Allah bagi kepada kita tuan-tuan. Keberkatan ilmu tu Allah bagi kepada kita. Sebab tuan-tuan, bila mana kita belajar ilmu tuan-tuan, perkara yang paling penting yang semua mencari-cari dia adalah keberkatan ilmu. Saya ulang sekali lagi, bila mana kita belajar Al-Quran ataupun apa-apa ilmu sekali mana pun, perkara yang kita kejar-kejar adalah keberkatan ilmu. Kalaulah kita belajar setara mana pun tuan-tuan, kita belajar setara mana pun, tapi keberkatan ilmu yang kita tak ada keberkatan ilmu tu, maka ilmu tu lama-lama akan tinggalkan kita. Dan bukan sahaja ilmu tu yang tinggalkan kita, kita makin jauh dengan ilmu. Itu yang kita tak nak tuan-tuan. Sebab itu bila mana kita belajar, ulama-ulama dulu sangat mementingkan adab-adab bila mana menuntut ilmu. Ada adab dengan guru, ada adab dengan kitab, ada adab dengan ilmu. Semua itu ulama sangat mementingkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak meraih keberkatan ilmu tu. Bila mana kita ada keberkatan ilmu, itulah menyebabkan kita mengamalkan ilmu tu. Maka kalaulah kita belajar sesuatu ilmu, kita tak mengamalkannya, maka kalau boleh muhasabah balik, cari kat mana lompong kita. Kita belajar sesuatu ilmu, kita tak mengamalkan,
Lock saja je. Cuba cari kat mana lompong yang kita ada. Kemungkinan keberkatan ilmu yang tidak ada. Kalau tak ada keberkatan ilmu, cari mana kesalahan kita. Adakah adab dengan ilmu kita tidak ada, adab dengan guru kita tidak ada, adab dengan kitab kita tidak ada. Maka jaga-jaga, sebab kita tak nak disebabkan tidak meraih keberkatan ilmu, maka kita makin jauh dengan ilmu. Yang lebih takut tuan-tuan, jauh dengan ilmu menyebabkan kita lagi sesat, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tak nak. Naudzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan tulis dalam komen surah Al-Mulk ayat 7 hingga 9. Okey, alhamdulillah. Okey, jom tuan-tuan, kita sama-sama. Sebelum tu marilah sama-sama kita membuka kelas kita dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah macam biasa, niatkan dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap dalam hati tuan-tuan, semua cakap dalam hati. Ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, kepada diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka tuan-tuan, jom kita sambung surah Al-Mulk episod yang ketiga, ayat 7 hingga ayat ke-9. Jadi jika tuan-tuan ada Al-Quran di hadapan tuan-tuan, sila buka Al-Quran itu. Jika tidak ada dan tuan-tuan pada masa yang agak lapang, ada komputer depan tuan-tuan, cuba search surah Al-Mulk. Type dalam Google surah Al-Mulk, tengok bagaimana dia. Supaya apa? Saya nak suruh tuan-tuan perhatikan pada setiap huruf. Sebab apa? Kita nak tumpukan pada setiap huruf. Kan saya cakap, kelas saya ni saya lebih menumpukan pada kesalahan-kesalahan besar. Bila mana saya sebut kesalahan besar, maka antaranya kesalahan-kesalahan yang melibatkan tertukar huruf, tertukar baris, tertukar ayat. Maka ini kesalahan antara kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan pertukaran makna. Maka kesalahan-kesalahan ini yang kita nak betulkan. Maka kalau kita nak betulkan kesalahan-kesalahan ini, kita kena perhatikan setiap huruf itu. Kalau ada Al-Quran depan tuan-tuan, ambil wuduk, buka Al-Quran. Jika tidak ada, buka komputer, type surah Al-Mulk. Jika tidak ada juga, tak apa, tengok sahaja yang saya tunjukkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya mulakan, saya ingatkan sekali lagi, saya mengharap dengan sepenuh pengharapan supaya tuan-tuan sharekan live ini kepada banyak-banyak grup. Ada 60 orang mata memandang sekarang ini. Kalau boleh 60 orang ni semua sharekan kepada 10 grup paling kurang, 20 grup paling kurang, insya-Allah tuan-tuan. Dengan cara tu tuan-tuan, orang yang belajar tu, disebabkan kita share, orang masuk belajar, dia mengamal, kita dapat pahala dia sama macam dia dapat juga tuan-tuan. Nampak tak? Kita nak beramal dengan pahala 100 orang tidak boleh tuan-tuan. Tapi disebabkan kita mengajak 100 orang untuk belajar agama, dia mengamalkan, maka pahala 100 orang tu juga kita dapat tanpa mengurangkan pahala dia. Besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita sama-sama belajar surah Al-Mulk. Jangan lupa sharekan supaya dengan cara ini kita dapat investment untuk akhirat kita. Jangan lupa niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jom surah Al-Mulk. Macam biasa, tibalah masanya untuk kita mengembara. Jeng jeng jeng. Jadi insya-Allah, alhamdulillah kita sudah berada pada episod yang ke-7. Tuan-tuan, kita akan bermula daripada idza ulqu fiha sampai kepada ayat yang ke-9. Ayat ke-9, ayat qalu bala. Boleh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jom sama-sama bermula dengan ayat yang ke-7. Okey. Kita sama-sama baca bermula daripada a'udzubillah. Ikut saya tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Sekali lagi saya baca isti'adzah. Tuan-tuan sama-sama boleh ikut. Benda yang paling penting tuan-tuan, ulama bahas
antara bismillah dengan isti'adzah, iaitu antara bismillah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mana yang lagi utama? Jawapan dia tuan-tuan, yang lagi utama adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu lagi utama. Jadi jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketujuh, tulis ruangan komen ayat yang ketujuh. Tulis di ruangan komen ayat yang ketujuh. Saya baca. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama saya. Alhamdulillah. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Jaga tuan-tuan. Ayat yang ketujuh, saya ulang sekali lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Tuan-tuan, pada ayat ini pertama tuan-tuan kena jaga apa? Pertama sekali jaga huruf dal macam biasa tuan-tuan. Okey. Macam biasa pertama sekali tuan-tuan kena jaga huruf dal, jaga huruf dal. Kenapa jaga huruf dal? Makhrajnya, makhraj huruf dal adalah keluar lidah. Keluar lidah lebih dari gigi. Keluar lidah lebih dari gigi. Tulis di ruangan komen makhraj huruf dal, keluar lidah lebih daripada gigi. Kebanyakan orang suka baca iza, gigi berjumpa dengan gigi. Itu dia telah baca dengan huruf apa tuan-tuan? Saya banyak kali tegur dah benda ni. Dia baca dengan huruf zai. Dia baca dengan huruf zai. Salah, tak boleh baca dengan huruf zai. Kena baca dengan huruf dal, keluar lidah lebih daripada gigi. Idza, nampak tak? Idza. Lepas tu tuan-tuan nampak tanda apa ni? Tanda kesukaan kita tuan-tuan. Tanda kesukaan kita. Apa tanda tu tuan-tuan? Pak Cik Misai jumpa dengan Pak Cik Hamzah. Apa ni? Ni Pak Cik Misai. Pak Cik Misai. Pak Cik Misai jumpa apa tuan-tuan? Pak Cik Mazah. Jumpa Pak Cik Mazah. Bila jumpa dua pakcik ni tuan-tuan, dia sembang memang lama tuan-tuan. Berapa lama dia sembang tuan-tuan? 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Bila jumpa dua orang pakcik ni tuan-tuan, dia punya sembang hui tuan-tuan. Sembang dia lama tuan-tuan. Berapa lama dia sembang? 4 hingga 5 harakat. Bila pakcik Misai jumpa dengan pakcik Hamzah. Pakcik Misai jumpa dengan pakcik Hamzah, maka sembang dia lama 4 ataupun 5 harakat. Idza ulqu, nampak tak? 4 hingga 5 harakat. Tulis dengan komen. Yang pertama tulis makhraj huruf dal, kedua lidah lebih daripada gigi. Yang kedua tulis pakcik Misai jumpa dengan pakcik Hamzah, baca dengan 4 hingga ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Boleh? Kesalahan yang kedua tuan-tuan, ramai orang suka baca macam mana tuan-tuan? Dia nak baca laju. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dia langgar panjang pendek. Sedangkan kalau perhati kepada ayat ini tuan-tuan, ulqu 2 harakat, qu 2 harakat, fi 2 harakat, ha 2 harakat, sami'u 2 harakat, laha 2 harakat, syahi 2 harakat. Nampak tak? Kena jaga-jaga tuan-tuan. 2 harakat, 2 harakat maksudnya panjang 2 harakat. Macam mana nak kira panjang tuan-tuan? Kira dengan jari kita. Idza 4. Nampak tak? Ulqu 2. Fi ha sami'u laha. Nampak tak? Itu cara kita nak kira harakat macam mana tuan-tuan. Jaga-jaga. Qu 2 harakat, fi 2 harakat. Makhraj hurufan ni tuan-tuan. Makhraj hurufan ni saya nak terangkan, nanti saya tunjuk praktikal. Minta maaf tuan-tuan. Saya minta maaf awal-awal. Saya tak pandai melukis tuan-tuan. Tapi saya nak melukis juga. Apa ni ustaz? Ya Allah ya Tuhan ku, apa tu ustaz? Tuan-tuan, ni bibir. Ya Allah, besarnya bibir dia ustaz. Sabar. Nak gua mana? Kena gigit tebuan. Tuan-tuan. Ni bibir kita tuan-tuan. Ni bibir. Ini luar bibir kita. Ini dalam bibir kita. Ini dalam. Bila mana nak sebut huruf A tuan-tuan, gigi depan atas kena sentuh pada dalam bibir ni. Dalam bibir tu tuan-tuan. Kena sentuh. Kebanyakan orang suka buat baca huruf A, dia baca dengan bibir berjumpa dengan bibir. Salah.
Huruf fa, gigi depan atas kena berjumpa dengan bibir bawah. Bibir bawah dalam punya, belakang dia punya. Fiha, bukan fi, bukan bibir menjumpa dengan bibir. Jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Lepas tu tuan-tuan, kesalahan besar yang suka buat adalah pada huruf ain. Pada huruf ain. Kenapa? Apa silapnya ustaz? Dia suka baca dengan hamzah. Macam biasa tuan-tuan. Dia baca dengan hamzah. Sami'u laha, sami'u. Tak nak. Kita nak sami'u. Sami'u laha syahiqan. Sami'u. Bukan sami'u. Jaga makhraj huruf ain. Jangan samakan dengan hamzah. Laha, 2 harakat. Syahi, bukan sa. Sya. Bunyi dia tuan-tuan sya, S-Y-A. Bukan sa. Kalau tuan-tuan baca dengan sa, maksudnya tuan-tuan dah baca dengan huruf sin. Bunyi dia sya. Syahi qaum. Pada ayat ini tuan-tuan, kita nampak tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tanwin berjumpa dengan huruf waw, hukumnya idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Senang je tuan-tuan. Kita masukkan tanwin ini ke dalam huruf waw. Dia bukan bunyi macam ni. Syahiqan wahya. Syahiqan. Bukan. Dia syahiqan masuk ke dalam waw. Syahiqan wahya tafur. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ayat yang ke-7, jaga huruf dal, jangan baca dengan huruf zai. Pakcik misai, jumpa pakcik hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Jaga panjang pendek, tuan-tuan, 2 harakat ku, fi 2 harakat, ha 2 harakat, 2 harakat, laha 2 harakat, syahi 2 harakat. Jaga semua tu tuan-tuan. Fa, jaga makhraj huruf fa, jangan bibir berjumpa dengan bibir, salah. Dia gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah, itu sebutan yang betul. Seterusnya sya, bukan sa. Sya, S-Y-A, sya. Syahi qaum, idgham bi gunnah. Yang mana saya catat ni tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Untuk tuan-tuan ingat lebih kuat, maka type dia tuan-tuan. Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Idgham bi gunnah. Dengung, kita memasukkan dengung ini ke dalam huruf waw. Qaum. Nampak tak? Wahya tafur. Berhenti maril sukun. Boleh 2 atau 4 atau 6 harakat. Boleh? Itu adalah teguran pada ayat yang ke-7. Kita masuk pada ayat yang ke-8. Saya akan berhenti pada sini. Ghayuz. Okey? Perhatikan ayat yang ke-8. Yang baru masuk, selamat datang. InsyaAllah moga kita semua dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini dan pada sepanjang hari ini, insyaAllah. Jangan lupa tuan-tuan, kalau boleh tolong sharekan live ini. Moga dengan cara kita share, kita mendapat keberkatan ilmu dan Allah permudahkan kita untuk belajar ilmu, insyaAllah. Dan bukan setakat mudah belajar dan mudah ingat dan kekal dalam ingatan sampai bila-bila, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita boleh share kan? InsyaAllah. Kita sambung pada ayat yang ke-8. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-8. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-8. Kita berhenti sampai ghayuz. Saya baca. Alhamdulillah. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Takadu tamayyazu minal ghayuz. Okey, jaga Ada penting sini tuan-tuan. Takadu tamayyazu minal ghayuz. Okey, pada ayat ini tak terlampau susah tuan-tuan, tapi yang paling susah dia pada sini. Ni huruf ghain dengan huruf dha ni tuan-tuan. Ghain tu kadang-kadang orang sebut betul, tapi dha tu orang sebut salah tuan-tuan. Kan tadi saya sebut huruf dzal makhraj dia keluar lidah. Itu huruf dzal ustaz. Ni bukan huruf dzal, ni huruf dha. Ni huruf dha bukan huruf dzal. Ya betul. Jangan marah saya lagi tu. Ada 3 huruf. Huruf tha, yang kedua huruf dzal, yang ketiga huruf dha. Tiga huruf ini keluar lidah lebih daripada gigi. Tiga huruf ini keluar lidah lebih daripada gigi. Tiga ini. Dan paling susah nak sebutnya adalah huruf dha.
Sebab huruf ni keluar lidah, makhraj dia, sifat isti'la, kena jaga-jaga, tebalkan sikit. Tebalkan dia. Jadi tuan-tuan, pastikan lidah keluar lebih daripada gigi. Nak berlatih depan cermin. Ini kesalahan besar tuan-tuan, kesalahan besar. Kalau kita baca dengan rapat gigi, kita dah baca dengan huruf zai. Sedangkan pada huruf ini adalah huruf dha. Huruf dha. Tandingkan dalam Quran supaya kita jaga-jaga tulis dalam Quran kita tu keluar lidah lebih daripada gigi. Ghayz. Lidah pasti lebih daripada gigi. Kalau kita kacik gigi tu sakit tuan-tuan. Sebab apa? Ada lidah kita kat situ. Jaga-jaga. Huruf dha lebih daripada gigi. Okey? Kita masuk pada pecahan yang kedua. Saya akan berhenti pada hujung ayat ini. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Okey? Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Okey? Jaga. Sekali lagi saya baca. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Okey tuan-tuan, pada ayat ini yang pertama, jaga apa tuan-tuan? Panjang pendek dia. Okey, Pakcik Misai jumpa Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Tulis dalam komen. Pakcik Misai jumpa Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Yang kedua, jaga sabdu. Ini kesalahan besar tuan-tuan. Jangan baca seperti ini. Kulama, jangan baca macam tu tuan-tuan. Kena baca kullama. Dia ada sabdu, tunjukkan kullama. Nampak tak? Kullama. Kenapa kena jaga sabdu, Ustaz? Kan saya sebut sebelum ini, sabdu mewakili 2 huruf. Kalau kita baca dengan tanpa sabdu, seolah-olah kita telah membuang satu huruf dalam dia. Sebenarnya sabdu itu dalam dia ada 2 huruf. Kullama ulqiya fiha fawju. Tanwin berjumpa huruf sin, sini ada ikhfa hakiki dengung NGG. Fawjun sa'alahum khazanatuha. Pakcik Misai jumpa dengan Hamzah. Khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya'tikum, bukan ya'tikum. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar ni tuan-tuan. Ya'tikum, nipis kaf, bukan qaf. Ya'tikum. Ramai orang suka baca ya'tikum. Kum. Tak nak. Ya'tikum. Kum. Nipis je bunyi dia. Ya'tikum nadhir. Zal. Jangan baca dengan huruf zai. Jangan gigi berjumpa dengan gigi. Lidah kena lebih daripada gigi. Kacik lidah. Nadhir. Okey, nipiskan huruf ra. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Pada pecahan yang kedua, jaga huruf bersabdu. Tulis di ruangan komen, jaga huruf bersabdu. Tulis, jaga huruf bersabdu. Yang kedua, tulis Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Yang kedua, yang pertama, jaga huruf bersabdu. Yang kedua, tulis Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Boleh? Seterusnya, tulis ikhfa hakiki dengung NGG. Ikhfa hakiki dengung NGG. Fawju sa'alahum. Tulis dalam komen tuan-tuan. Yang seterusnya, khazanatuha. Ini tuan-tuan dah tulis Pakcik Misai jumpa dengan Hamzah 4 atau 5 harakat. Yang seterusnya, ya'tikum, bukan ya'tikum. Tulis dalam komen, baca dengan huruf kaf, bukan huruf qaf. Baca dengan huruf kaf, bukan dengan huruf qaf. Ya'tikum. Tulis dalam komen, baca dengan huruf kaf, bukan dengan huruf qaf. Yang seterusnya, baca huruf dhan keluar lidah lebih daripada gigi. Yang terakhir, baca huruf dhan keluar lidah lebih daripada gigi. Okey, baca huruf dhan keluar lidah lebih daripada gigi. Okey. Nora Makzin, Pakcik Misai jumpa Hamzah baca 4 atau 5 rakaat, betul. Kamazwan, jaga huruf sabdu, betul. Siti Rahimi, jaga huruf sabdu. Fatihah Nasil, jaga huruf sabdu, betul. Jaga. Nora Makzin, jaga huruf sabdu. Mazwan, ikhfa hakiki dengan NGG.
Betul. Nur Ramazin jaga huruf sabdu. Mazwan dengung NGG. Pakcik Misai jumpa dengan Hamzah. Baca dengan 4 atau 5 rakaat Fatihah Nasil. Betul. Trader Ikhfa Hakiki dengung NGG. Betul. Rahimah Daud jaga huruf sabdu. Okey, betul tuan-tuan. Jaga huruf sabdu. Yang terakhir tulis orang komen. Huruf kaf jangan baca dengan huruf qaf. Tulis orang komen huruf kaf jangan baca dengan huruf qaf. Jangan ya'tiqum. Itu kesalahan besar tuan-tuan. Saya tumpukan betul-betul ni. Itu kesalahan besar. Jangan ya'tiqum. Baca dengan ya'tikum. Kum. Kalau tuan-tuan perasan masa kita sebut tu angin macam keluar. Ya'tikum. Kum. Sebab apa angin keluar? Sebab pada sifat huruf kaf ni memang ada sifat hams. Sifat berangin. Tulis dalam komen jangan baca huruf kaf dengan huruf qaf. Jangan baca huruf kaf dengan huruf qaf. Boleh? Jaga-jaga tuan-tuan. InsyaAllah. Untuk kita berbetulkan. Huruf dzal lidah keluar dan huruf ra ni kita kena baca dengan kadar yang nipis. Okey. Ustaz Ammar baca lidah terkeluar. Betul. Kemah-keming Ustaz. Bijak. Okey tuan-tuan. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-9. Okey, insya-Allah kita masuk pada ayat ke-9. Okey, kita akan berhenti pada mi syai'. Kita akan berhenti sampai mi syai'. Kita akan berhenti sampai sini. Jom sama-sama kita baca ayat yang ke-9. Ayat terakhir. Tulis ruangan komen ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Okey, tulis ruangan komen ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Saya baca dulu tuan-tuan. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Sekali lagi saya baca, tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Pada ayat ini apa yang tuan-tuan kena jaga tuan-tuan? Pada ayat ini kita perhatikan dulu mula-mula tuan-tuan. Pertama, jaga panjang pendek. Qalu bala qad ja'ana. Ramai orang suka baca tuan-tuan. Kadang-kadang imam pun suka baca dengan langgar panjang dan pendek. Dia memang ada speed bacaan hadar tuan-tuan, speed bacaan laju. Tapi speed bacaan laju tu kita kena tengok juga. Jangan lintong pukang makhraj dia. Kena sebutan yang betul juga. Boleh? Kena jaga-jaga. Jaga panjang dan pendek. Yang seterusnya tuan-tuan huruf dal. Tulis di ruang komen huruf dal qalqalah sughra. Tulis di ruang komen. Saya tulis huruf dal qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Sughra maksudnya apa? Lantunan. Qalqalah itu lantunan, sughra kecil. Kenapa kecil Ustaz? Kenapa kecil Ustaz? Sebab huruf qalqalah berada di tengah ayat. Huruf qalqalah berada di tengah ayat. Qad ja. Dia bukan qalu bala qad ja. Itu bukan jadi qalqalah sughra tu. Itu qalqalah besar tu, qalqalah kubra. Kita nak bunyi lantunan kecil. Macam mana nak sebut dia lantunan kecil Ustaz? Senang. Kita lantun dan masukkan terus ke dalam huruf yang selepasnya. Qalu bala qad ja'ana. Panjang. Ja. Apa berja tuan-tuan? Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Bila berjumpa dua pakcik ini tuan-tuan, maka dia punya sembang 4 hingga 5 rakaat. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Jaga huruf dzal. Huruf dzal makhraj keluar lidah lebih daripada gigi. Makhraj huruf dzal keluar lidah lebih daripada gigi. Fakadzabna. Lepas tu sini kena jaga juga. Bukan setakat huruf dzal je. Ada sabdu pula tuan-tuan. Ada sabdu pula. Jaga tuan-tuan. Ada sabdu kena buat apa? Fakadzabna. Nampak? Fakadzabna. Bukan fakadzabna. Bukan fakadzabna. Kalau kita baca dengan fakadzabna, salah. Sebab kita telah membuang sabdu. Kita kena baca fakadzabna. Nampak? Ada sabdu. Yang kedua huruf bal. Huruf ba pun ada qalqalah sughra. Huruf ba pun ada qalqalah sughra. Nampak tak? Ada qalqalah sughra, lantunan kecil. Tulis huruf ba, qalqalah sughra, lantunan kecil.
huruf ba, qalqalah sughra, lantunan kecil. Kenapa kecil ustaz? Sebab dia berada di tengah hayat kan? Kat tengah-tengah hayat dikepit, dikepit oleh huruf-huruf lain. Okey, huruf ba, qalqalah sughra, lantunan kecil. Fakadzabna wa qulna ma jaga sabdu. Bukan ma nazalallah. Ramai orang suka ma nazalallah. Salah tuan-tuan. Sabdu. Dua huruf pada sabdu ni tuan-tuan. Ma nazalallahu min syai'. Okey, berhenti dengan hamzah. Kita sambung. Kita boleh mulakan dengan in antum. Okey. Pecahan yang kedua sama-sama tuan-tuan kita baca. Alhamdulillah. In antum illa fi dhalalin kabir. Okey. Sekali lagi saya buat. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. In antum illa fi dhalalin kabir. Okey tuan-tuan. Yang pertama, nun mati berjumpa dengan huruf ta, ikhfa hakiki dengung NGG. Tulis diorang komen dengung NGG. Tulis diorang komen dengung NGG. Okey. Noratina ustaz skrin goyang-goyang dok duduk diam. Fening. Okey, minta maaf tuan-tuan. Okey, saya cuba stabilkan dia. Okey. In antum ingat dengung NGG. Dengung NGG pada ayat ini. NGG antum. Okey. Yang kedua, apa yang tuan-tuan kena jaga? Huruf dad. Huruf dad ni bukan huruf dal. Jangan fi dala. Dala tak nak. Fi dala. Dala. Fi dala. Tebalkan dia. Tebalkan dia. Fi dala lin tanwin berjumpa dengan huruf kaf. Ikhfa hakiki dengung NGG. Dalalin NGG. Tulis dalam komen dengung NGG. Dalalin kabir. Nipis huruf ra kena berhenti dengan sebutan yang nipis. Kabir. Okey, jaga boleh. Okey, insya-Allah. Harlina video start setakat ayat yang ke-8. Semalam pun sama. Kalau start, tuan-tuan cuba keluar dulu masuk balik. Sebab kadang-kadang masalah lain. Masalah lain tu cuba keluar dan masuk balik. Sebab yang lain saya rasa semua dapat je tu. Saya ulang sekali lagi, kalau ada start ke apa, tuan-tuan keluar, lepas tu masuk pada page Terengganu Mengaji balik, tekan live tu balik. Okey, boleh? Jadi dengan NGG betul. Fatihah Nasil dengan NGG, Rahimah Daud dengan NGG, Mazwan Muhammad dengan NGG. Okey tuan-tuan. Maka pada ayat yang kita baca hari ni, ayat 7, 8 dan 9, banyak yang kita jumpa adalah ikhfa hakiki. Ingat, ikhfa hakiki kita dengung NGG. Dan banyak juga kita jumpa dengan huruf zal. Tuan-tuan, huruf zal ni walaupun saya banyak kali sebut, tapi saya akan banyak kali juga tekankan, sebab huruf ini dia nak kita nak kekalkan dengan bacaan yang betul tuan-tuan. Dia agak susah sikit. Sebab apa? Bukan susah tuan-tuan, sebab kita terbiasa daripada kecil baca gigi berjumpa dengan gigi. Daripada kecil kita baca gigi berjumpa dengan gigi. Jadi kena jaga-jaga. Kita nak betulkan balik, nak betulkan alignment lidah kita balik supaya parking pada tempat yang betul, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai di situ sahaja kelas kita, insya-Allah. Kak Sam Sulaiman, alhamdulillah dari Shah Alam jelas. Alhamdulillah sampai kepada Shah Alam kita noh. Moga berkembang-kembanglah kita seluruh Malaysia. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun nama grup ini Terengganu Mengaji, tapi disebabkan Al-Quran itu menyeluruh tuan-tuan, tidak ada nama je Terengganu Mengaji, tapi matlamat kami adalah untuk sampaikan Al-Quran ini kepada seluruh dunia kalau boleh tuan-tuan. Kalau boleh seluruh dunia. Mana tahu ada pelajar-pelajar Malaysia ke apa ke yang belajar kat luar-luar negara, boleh sama-sama. Ada ke anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang belajar di luar negara ke apa, okey, sharekan, mention nama dia dalam ruangan komen, supaya apa, kita tak nak walaupun dia duduk jauh, kita nak dia masih bersama-sama kita belajar Al-Quran, amalkan Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa tiada apa-apa. Maka macam biasa saya nak bawa tuan-tuan mengembara, sebab saya nak tunjuk praktikal bacaan huruf fa. Praktikal bacaan huruf fa tuan-tuan. Okey, jumpa balik tuan-tuan. Praktikal bacaan huruf fa. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf, saya bukan nak
apa, tapi saya kena tunjukkan. Tuan-tuan, ni bibir kita. Dalam bibir ni, belakang bibir, sebutan huruf fa yang betul adalah gigi depan atas ini kena sentuh dengan bibir belakang kita. Fa. Bukan macam ni. Fa. Bukan. Fa. Oh, seronok dia nak tunjuk gigi. Baru gosok gigi ke apa. Bukan macam tu tak. Bukan. Fa. Bukan bibir depan. Tapi bibir belakang. Maksudnya kawasan belakang bibir kita ni. Dan jaga-jaga. Kebanyakan orang suka baca dengan bibir berjumpa dengan bibir. Fa. Salah. Bibir berjumpa dengan bibir. Fa. Salah. Yang betulnya gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah, belakang bibir bawah. Ada orang sebut sebagai perut bibir bawah. Jadi kat situ demo praktikal sebutan huruf fa. Berlatihlah depan cermin. Moga dengan cara itu kita makin mencapai bacaan yang perfect, insya-Allah. Lina, alhamdulillah, terima kasih atas bimbingan Ustaz. Sama-sama. Fatihah Nasir, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Abdul Ghani Awang, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Abang Amal, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kamazuan, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah dah share sampai utara. Kemah Keming bawah. Nora Mazin, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan, insya-Allah esok kita akan sambung pada episod yang keempat. Ayat ke berapa pula tuan-tuan? Ayat ke berapa pula? Ayat ke 10, ayat ke 11, ayat ke 12. 10, 11, 12. Jadi tuan-tuan nak belajar tak ni? Tuan-tuan nak belajar dengan saya tak gini? Tuan-tuan nak jumpa saya tak gini pagi esok 9.30 pagi? Sambung tuan-tuan. Nak ke tak? Kalau nak tuan-tuan tulis di ruang komen. Saya sedia episod yang keempat. Saya bersedia episod yang keempat. Saya nak baca ni. Siapa je bersedia ni? Saya nak tengok sorang-sorang. Siapa je bersedia nak bersama-sama dengan saya ni? Meh gok sikit nak tengok tuan-tuan. Meh sikit nak ngintai-ngintai. Siapa je bersedia ni nak belajar lagi ni? InsyaAllah. Ada tak ke bersedia ni? Kalau bersedia, tulis di ruang komen. Saya bersedia Ustaz episod yang keempat. Ke tak bersedia? Kalau tak bersedia pun tulis tuan-tuan. Saya tak bersedia Ustaz. Esok pagi saya ada appointment. Esok pagi saya kerja Ustaz. Tak sempat. Tak apa. InsyaAllah akan ada je dalam grup ini. InsyaAllah sedia untuk esok episod yang keempat. Kak Mazwan, terima kasih. Imah Yahya nak belajar Kemah Keming bah. Moga kita istiqamah dalam sekal belajar, insyaAllah. Sofi Azra Opi, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Diana, saya bersedia episod keempat, insyaAllah. Yang lain macam mana? Kak Sam Selamat, saya bersedia episod keempat. Al-Mud, alhamdulillah. Yusuf Muda, Malang ni Ustaz. Okey, Malang ni kelas kita, jangan lupa. Ni kelas belajar kita. Kelas belajar Al-Quran daripada asas. Nora Mazin, insyaAllah saya bersedia Ustaz. Bagi sesiapa yang nak belajar Al-Quran daripada asas area Kuala Terengganu, boleh saja komen, boleh saja WhatsApp pada nombor di bawah ni. Ada 014 605 4966 tu, WhatsApp pada dia. InsyaAllah dia akan bantu. Mana lagi orang bersedia ni? Nora Mazin, insyaAllah saya bersedia Ustaz episod keempat. Fatihah Nasir, saya bersedia Ustaz, insyaAllah. Abdul Aziz, insyaAllah bersedia episod keempat. Yusuf Muda sedia Ustaz. Kemah Keming bah. Lina, maafkan saya bersedia episod yang keempat. Trader FX, saya bersedia ke episod keempat. Sofi Azra, saya bersedia episod yang keempat. Norsah Pilus, minta maaf kalau saya sebut nama, Norsah Pilus, betul Saya bersedia Ustaz. Moga kita semua istiqamah. Rahimah Daud, saya bersedia Ustaz episod keempat. Abang Aman sedia Ustaz. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, sampai di situ saja kelas kita. Moga kita semua istiqamah sampai kepada akhirnya. Jangan lupa surah Al-Mulk ini merupakan surah menjadi amalan kita, yang kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kita baca tuan-tuan, dan kadang-kadang ada antara kita sudah menghafal surah Al-Mulk. Maka lebih baik kalau kita menghafal, kita membaca dengan bacaan yang paling perfect, bacaan yang paling betul. Setiap huruf, setiap baris, setiap sifat, dengung-dengung dia, panjang pendek dia, semua kita jaga. Macam mana kita nak mencapai tahap itu? Dengan cara kita kena belajar Al-Quran. Antara tempat yang kita boleh belajar Al-Quran free sahaja di ruangan page Terengganu Mengaji. InsyaAllah bersama-sama dengan kami, insyaAllah tuan-tuan, Terengganu Mengaji. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. InsyaAllah jom sama-sama kita baca doa tilawatul Quran. Sama-sama tuan-tuan, jangan saya baca seorang je. Saya nak keberkatan doa ini sampai kepada semua. Tadah tangan, insya-Allah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua dan keluarga kami daripada segala wabak bencana, daripada segala perkara yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan dan perjagaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala dosa, ya Allah, daripada segala kekotoran, daripada segala kehitaman. Bersihkanlah hati, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Sucikanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami dalam jalan belajar Al-Quran. Istiqamahkanlah kami untuk belajar Al-Quran. Ya Allah, mampukanlah kami untuk mencapai matlamat kami untuk belajar, untuk baca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa semua muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa 9.30 pagi esok pagi episod yang keempat. Wallahu a'lam.